Okay, Assalamualaikum. Good morning semua. Waalaikumsalam. Good morning, Miss. Alright, so hari ni kita nak proceed next topic 6. Kita dah habis 5 topics, ada lagi 5 topics to go for this semester. So, topic 6 about polynomials. Topik ni actually topik yang simple lah sebenarnya. And then, macam saya tulis tu, dia akan keluar only for UPS 3 and group assignment. Maksudnya topik ni tak masuk dalam final. Final exam tak termasuk. Okay. Sebab dia senang kot saya rasa, sebab tu ada tak nak masukkan dalam topik final pun. Alright, so first part of this topic, 6.1, kita nak belajar operation of polynomial. Macam mana nak tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan equation. So, kita terus mula. What are actually polynomial? So, polynomial is basically an algebraic expression with positive integer as our degree. Equation yang selalu awak jumpa tu, dia tak ada beza pun. Selalu awak jumpa equation, tapi syarat dia, our degree ataupun kuasa kita, indices tu, mesti melibatkan positive integer sahaja. Kuasa tu melibatkan nombor yang positif. Itu nama glamour dia selalu, awak tak tahu nama dia apa kan? Nama dia polynomials. Okay. So, these are example of polynomials. Yang inilah equation yang awak memang selalu jumpa. Kan? We have linear equation, quadratic equation, cubic equation. Yang example gitu kuasa 4 punya equation. Okay, ingat highlight dia syarat we must have positive integer as our indices. Kuasa kita or degree mesti melibatkan positive integer sahaja. Okay, kalau kuasa kita bukannya positive integer, for example ni, x to the power of half, ada melibatkan fraction kat situ. Ataupun x to the power of -1 or -3, that is negative number. We do not consider this as polynomial. Ini kita tak kategorikan sebagai polynomial sebab kuasa dia melibatkan pecahan, kuasa dia melibatkan negative number. Okay. So, there are few elements in polynomial, few terms that you should know. So, first one we call as coefficient. Itu saya rasa awak selalu dengar. Coefficient is basically pekali. Nombor apa yang awak darabkan dengan variable tu. That is basically coefficient. Okay. Next one, we have the terms leading coefficient. So, leading coefficient is basically pekali kepada highest power. Constant ataupun nombor yang kita darabkan dengan variable yang ada kuasa paling tinggi kat dalam equation tu. Nanti dalam satu equation ada banyak-banyak kuasa, so constant kepada highest power. Okay, next one we have constant term, yang tu selalu awak jumpa. Constant maksudnya nombor itself, the number itself yang tak ada darab dengan apa-apa variable. And then last one we have the terms degree, which is determined by highest power of our equation. Selalu sebut power indices. Okay, now we call it as degree sebab dalam satu equation ada banyak-banyak kuasa. So the highest power of the equation we call that as degree. Okay, saya terus pergi example. So we have few types of equation or polynomials now. So from here we have to determine the degree, name of this equation, the leading coefficient and the constant term. Saya terus mula, start with the first one. Yang ini tak ada degree langsung, -3. Tak ada variable kat situ, means that our degree is 0. So name of this equation would be constant term je. Dia tak ada nama kat sini sebab hanya melibatkan satu constant. And then the leading coefficient is -3 sebab itu je nombor yang ada, and the constant term itself will be -3. Okay, moving on. Next one we have 2x plus 5. So degree dia kita kena fokus kat variable yang ada. So sekarang x means the degree will be highest power dia 1. Name of this equation awak selalu jumpa, it's linear. The leading coefficient pekali kepada x tadi. So 2. Constant term is constant itself lah. Nombor yang duduk sorang-sorang je kat situ, dia tak ada kawan. So 5. Okay. Next one, number 3, we have 3x squared plus 7. So, yang kuasa paling tinggi kat sini, squared. So, kuasa 2
Name of this equation pun awak selalu jumpa. This is basically quadratic. Leading coefficient would be 3 and the constant term is 7. Saya pergi seterusnya. Now we have x cubed. So our degree would be 3. Name of this equation is cubic. Leading coefficient would be 1. And our constant term is 6. And then last one, we have x to the power of 4. So our degree now would be 4. Name of this equation bila melibatkan kuasa 4, it's quartic. Leading coefficient 1. And our constant term here will be negative 5. Possible lah kalau contoh soalan terlampau senang, contohnya UPS, dia kasih satu equation, state the degree of this equation or determine the leading coefficient of this equation. So awak kena tahulah leading coefficient tu apa, degree tu apa. Dua benda tu je kot terms yang saya rasa awak tak biasa dengar, the rest tak ada beza pun. Okay. Settle about introduction of polynomial. Now kita nak masuk algebraic operation on polynomial. Proses matematik yang melibatkan polynomials. So altogether we have 4 process: addition, subtraction, multiplication and division. So kita pergi kepada addition dulu. So to add to polynomial, kita tambahkan based on the terms itself. Ini awak dah selalu buat, saya rasa dia tak ada masalah. Cuma kalau kita nak nampak macam cantik sikit, boleh juga kita buat dalam bentuk lazim yang selalu awak tak jumpa. Selalu kita buat bentuk lazim ni masa zaman sekolah je. So saya copy back the first equation plus with the second equation. Now we have 4x squared minus 2x plus 3. Okay. And then kita tambahkan mengikut column. So from here we will get 3x cubed minus x squared minus 2x minus 4. Ini saja je lah saya nak tunjuk. Boleh kita buat common form for polynomials. Tapi kalau awak malas ni, awak nak terus je tambah macam biasa, yang selalu awak buat boleh je, dia tak ada masalah. Okay, that is for addition. Tak ada apa-apa problem kat situ. Make sure you add the terms with the same variables. Jangan kuasa 3 tiba-tiba nak pergi tambah dengan constant. Ataupun kuasa 2 nak pergi tambah dengan kuasa 1. Yang tu tak boleh. Okay. Settle first one. Kita pergi yang kedua. Melibatkan subtraction ataupun tolak. So same as before. Kita boleh juga buat dalam bentuk lazim nak nampak lagi clear. So we have x to the power of 4 minus 5x cubed plus 0x squared plus x minus 4. Kenapa saya tambah 0x squared kat situ? Sebab kalau dalam bentuk lazim, kita nak susun biar dia dalam kolom yang sama. So saya nak minuskan dengan 2x cubed minus 3x squared. Itu purpose dia saya tambah 0 kat atas tu. So obvious nampak 0 minus negative 3 nanti. Okay. And then we have plus 6x plus 1. Okay. And then awak dah boleh tolak lah macam biasa. Cuma yang kat sini tak ada pinjam-pinjam orang sebelah lah. Awak tolak based on the column je. So we have x to the power of 4 minus 7x cubed plus 3x squared and then minus 5x minus 5. Ini sebenarnya proses seperti biasa je lah. Sama macam tadi saya pesan, saya saja je nak tunjuk dalam bentuk lazim. Itu yang selalu awak tak pernah jumpa. But kalau tak nak buat macam ni, nak terus tolak seperti biasa, no problem at all. Okay, settle for subtraction. Moving on, kita nak masuk multiplication. Okay, so for multiplication, we have 2 types. First one, kalau kita darabkan dengan constant sahaja. Ini contoh dia lah. Okay, let's say we have px. Px stand for polynomial. We have equation there, 5x squared plus 2x minus 1. And then now we have to find 2px. Means that every single terms in the polynomial we multiply with constant 2. Setiap terms dalam polynomial tu kita darab dengan 2. Ini pun selalu awak dah buat lah. That's how we get 10x squared plus 4x minus 2. Okay. Type yang kedua, kita darabkan polynomial dengan polynomial. Kita terus proceed. Example 3.
So we have Px and Qx, that is basically polynomial here. Find part A, we have 3 times Px. Ini macam yang tadi lah. So kalau kita nak cari 3Px, means that every single terms in P, kita darabkan dengan 3. Okay, teruslah darab ya. So from here we get 9x cubed minus 6x plus 12. Ini tak ada masalah. Okay. Yang B. B ni pun sebenarnya tak ada masalah. So we have to find Px times with Qx. Awak dah selalu buat dah juga sebenarnya. So 3x cubed minus 2x plus 4 times with x squared minus 3. So lepas tu kembangkanlah, expand as usual. Ini pun awak dah selalu buat, saya rasa sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, pakai color tu je, semua nak tunjuk semua term kita kena darabkan satu-satu, jangan buat careless mistake. So we will have 3x to the power of 5 minus 9x cubed minus 2x cubed plus 6x plus 4x squared minus 12. And then make sure final answer always in simplest form. Normally we will rearrange this in descending order. Kuasa kita turun-turun, simplify tu. So kita dapat 3x to the power of 5 minus 11x cubed plus 4x squared plus 6x minus 12. Okay, dah settle. Itu pun benda yang selalu awak jumpa lah. Saya rasa 3 benda ni tak ada masalah, bosan je kan. Okay, kita masuk benda baru yang baru nak belajar hari ni. Dia tak adalah baru sangat, awak dah pernah jumpa sebenarnya tapi dah lama ditinggalkan. Okay, so division of polynomial. So bila melibatkan division, kita ada satu spesifik proses nama dia long division. Bentuk lazim yang melibatkan bahagi. Awak dah pernah belajar benda ni first dulu masa sekolah rendah bila melibatkan bahagi nombor. Zaman tu kita tak ada kalkulator lagi kan. So kita kena bahagi manually. Ini saya letak satu contoh lah. Zaman sekolah dulu macam mana awak nak bahagi 75 bahagi 4. So awak kena letak dalam bentuk lazim macam tu. And then darab satu-satu, tolakkan. Kalau ada baki, adalah baki. Kalau habis dah ada dapat kosong macam tu. Okay. So now, using this concept, kita nak buat division involving polynomial. Okay. Saya pergi seterusnya. Okay. So, division involving polynomial, bentuk dia macam tadilah bentuk lazim tu. Tapi position wise tu kita kena ingat. Okay. We have Px. Px is basically polynomial. And then we have dx outside. Dx tu kita punya divisor. Most of the time, memang sentiasa Px, sekejap tiba-tiba dia punya ini tak tebal. Saya tukar sikit. Okay. Px and then dx, dia akan bagi dalam soalan. Confirm dia akan bagi. So awak kena tahu je siapa P, siapa D. So that position tu takkan tertukar. Okay. And then bahagian tu kita dah settle, kita dah start proses division. Bahagian atas tu kita akan panggil sebagai quotient. Jawapan kita sebenarnya. Lepas tu kita tulislah kira-kira sampai hujung kita akan dapat remainder. Remainder called as Rx. Yang itu pun tak fix. Remainder can be any form. Dia boleh dapat equation. Kita boleh dapat constant kat situ. Ataupun kita dapat kosong terus. Tak ada baki langsung. Itu bergantung kepada equation yang kita buat long division nantilah. Right. After that, how do we rewrite our final answer? Maksudnya lepas dah buat long division, nak tulis jawapan akhir macam mana? Okay. So we have two forms. Kadang-kadang soalan dia memang spesifik minta, kadang-kadang dia tak minta, awak boleh pilih mana-mana bentuk. So bentuk yang pertama, we have Px equal to Qx times dx plus Rx. And then bentuk yang kedua, we have Px over dx equal to Qx plus Rx over dx. Dua-dua ni datang daripada bentuk yang sama lah sebenarnya. Equation yang kedua tu kalau semua awak darab dengan D, dapatlah equation yang pertama tu.
Ataupun equation yang pertama semua kita bahagikan dengan dx, dapatlah equation yang kedua. Dia datang dari benda-benda yang sama, cuma arrangement of dx tu je yang berbeza. Kita terus praktis macam mana nak buat long division. Okay. So find the quotient and remainder. Itu arahan soalan, maksudnya dia suruh cari quotient, so qx. And then find the remainder, so rx. Or 2x cubed minus x squared plus 1, ini automatically would be our px, equation kita. Divide by x plus 1, that would be our divisor. Okay, so dah tahu siapa p, siapa d, kita terus masuk dalam bentuk long division tadi. So we have x plus 1 as our divisor, dia duduk kat luar. Yang duduk kat dalam would be our px. Okay, 2x cubed minus x squared. Saya tambah satu variable lagi plus 0x plus 1. Biasanya yang kat dalam tu kita punya kuasa akan turun satu-satu. Maksudnya kalau start dengan cubic tadi, kuasa 3, 3, 2, 1, kosong. Kalau tak ada macam tadi ni kan, termis yang variable untuk x tak ada, kita tambah sendiri, jadikan dia 0x. Kenapa nak buat macam tu? Kejap lagi kita nampak. Saya tunjuk kejap lagi lah kenapa mesti tambah macam tu. Okay. So now kita start long division. Using the same concept untuk orang yang mungkin dah tak ingat kot macam mana bahagi zaman sekolah dulu, kita fokus kat first term ni, 2x cubed. And then kita fokus kat first variable bahagian divisor, so x. Alright. Now kita kena fikir siapa ataupun apa-apa number multiply with x akan dapat 2x cubed. Fikir satu nombor ataupun satu equation times dengan x akan dapat 2x cubed. So in this case 2x squared lah kan. Kalau 2x squared darab x, kita dapat 2x cubed. So 2x squared akan duduk kat atas. Nak duduk kat kolom mana? Ikut variable. Sebab tadi squared saya letak di atas squared lah. So 2x squared. Okay. Now 2x squared tu akan darab satu-satu terms dalam divisor kita tadi. Dalam dx. So 2x squared times x, kita akan dapat 2x cubed. 2x squared plus 1, 2x squared times 1. Darab dengan 1 pula. So kita dapat 2x squared juga. Ibaratnya saya darab dia satu-satu pergi kat divisor ni macam tu darab. Lepas tu tulis jawapan kat bawah. Okay. And then kita tolakkan. Tolakkan macam biasa. So 2x cubed minus 2x cubed. Habis. Biasanya kat situ letak titik je lah. Tak perlu letak 0. And then hati-hati yang kat sini. Negative x squared minus 2x squared. So kita akan dapat negative 3x squared. Okay. Lepas tu tengok kita punya tu dia duduk sorang-sorang. Dia tak cantik lah sorang-sorang. Kita kena bawa turun kawan dia. So 0x saya bawa turun ke bawah. Okay. Ada berapa banyak terms yang duduk kat bawah bawa turun tu. Depends on how many terms we have on divisor part. Saya label lah, siapkan. Saya sebut divisor tak ingat kat mana. Ni divisor dx ni. So kalau divisor saya ada 2 terms, maksudnya yang bawa turun kat bawah ni tadi pun, tempat saya buat arrow ni, situ pun letak 2 terms. Let's say divisor ada 3 terms, so yang kat bawah tu pun make sure ada 3 terms. Dia mesti tally lah. Okay. Settle sini. Now kita repeat the same process. Focus on negative 3x squared. So sekarang kita fikir now. Apa nombor, any number, times with x akan dapat negative 3x squared. Atau bawa bahagi juga, awak nampak dah sebenarnya kan. Kita kena darabkan dengan negative 3x. So negative 3x times x, we get negative 3x squared. And then times with 1, kita dapat negative 3x. And then sama juga kita mesti tolakkan. So negative minus negative dia habis. 0 minus negative 3. So kita akan dapat 3x. Itulah purpose-nya tadi saya letak tambah 0 kat situ. So kalau kita tak letak situ nanti kita tak nampak obvious siapa nak tolakkan dengan negative 3x tadi. Nanti awak punya susunan jadi tak cantik lah. Nanti awak sendiri yang confused. Dia mesti ikut kolom variable yang turun satu-satu tu. Biar dia jadi senang. Okay. And then saya bawa turun last one, kawan sebelah dia. 1. Okay. Repeat lagi sekali the same process. Now kita focus for 3x. Okay.
Fikir, satu nombor darab X dapat 3X. In this case, 3 lah kan? So, plus 3. So, 3X plus 3. So, minus this thing, kita akan dapat negative 2. Siap. Berhenti di situ. Kenapa kita kena berhenti? Sebab kita punya degree sekarang dah lagi kurang. Degree tu maksud saya tadi kuasa yang kita belajar. Okay. Ini kena letak note sikit kat tepi. So, bila degree of remainder dah lagi kecil ataupun less than degree of divisor, then kita kena stop long division. Sebab kalau kita tengok kat sini, yang bawah ni degree of remainder 0. Degree of divisor 1. So saya tahulah kita dah kena berhenti. Okay. Ini tadi position untuk PX. Atas ni position untuk QX. Settle kita punya long division. So requirement in the question just now, we have to find the quotient and remainder. So kita restate back lah siapa Q, siapa R. In this case, finally our QX is jawapan kita yang ada kat atas tu. 2x squared minus 3x plus 3. And what is the remainder? Baki yang kat bawah ni. So Rx would be negative 2. Okay. Settle lah long division. Long division ni saya ada letak 4 example. Kita kena practice banyak kali biar semua orang expert. So far ada nak tanya ke? Untuk example 4? Miss. Boleh ulang balik yang untuk 2x3 tu tak? Saya terlepas yang tu. 2x3? Yang mula-mula sekali equation. 2x3 yang mana mula-mula? Yang example 4 ni yang mula-mula dekat dalam long division tu. Maksudnya kenapa saya salin soalan je? Apa? Tak. Maksudnya 2x3 tu darabkan dengan x ke macam mana? Okay, tak apa. Aku faham lah. Okay, tak apa. Kita buat lagi satu example Kita pergi example seterusnya. Proses dia sama. Saya ulang kat another example. Okay. Alright. Untuk siapa yang terlepas tadi, macam tiba-tiba tak faham, saya ulang lagi. Kita pakai example yang berbeza lah pula. Okay. Now, we have to divide x cubed plus 2x squared minus x plus 1 by x plus 3. So, for sure from this, determine first which one is your px. Jangan confuse. So, inilah px kita, equation kita. Divide by siapa? Dx. Okay. So, dx akan duduk kat luar. X plus 3. And then, our px dia yang duduk kat dalam. So, kat sini kuasa dia kita tengok memang dah turun satu-satu kan. Kuasa 3, 2, 1, 0. So, tak perlu nak tambah 0x kat mana-mana. Saya salin semula terus je. X cubed plus 2x squared minus x plus 1. Okay. Now kita dah start proses long division. So focus on the first term of our px. Now we have x cubed. And then focus the first term on our dx. So kita ada x kat situ. Okay. Ikut konsep tadi, kita kena fikir satu equation yang darabkan dengan x akan dapat x cubed. Apa-apa equation darab dengan dx ni mesti dapat x cubed kat dalam tu. Sebab kita nak hilangkan x cubed tu. So in this case, x squared. So x squared kita ikut kolom. Kat mana bahagian squared, itu yang saya tulis. So x squared ada kat second column, saya letak kat situ lah. And then, apa yang kita letak atas ni, kita mesti darabkan dengan every single term in our divisor. So x squared ni, dia akan kena darab dengan x. Dia akan kena darab dengan 3. Okay, kita darabkan satu-satu. So x squared times x, x cubed. X squared times 3, kita dah akan dapat plus 3x squared. Okay. And then kita tolakkan dia. Dia mesti sentiasa tolak. Dia takkan jadi tambah. Proses bahagi kan, kita kena tolak. Okay. X cubed minus x cubed hilang, habis. 2 minus
3. So kita dapat negative x squared. Okay. Kita tak boleh tinggalkan situ. Dia sentiasa kena ada kawan. So kawan dia sebab divisor ada 2 terms. Kita bawa turun lagi 1 term lah kat bawah ni. Biar term tu jadi sama bilangan dia. Okay. Now kita repeat proses tadi. Fokus kat first dia. Negative x squared. Okay. Kita kena fikir now. Apa darabkan dengan x akan dapat negative x squared. Kita sebenarnya konsep dia bahagi je lah kan. Negative x squared, awak bagi x, awak akan dapat negative x. So, negative x saya letak kat atas ni. Okay. Now, negative x tu pula kena darabkan dengan every single terms yang ada kat dx tadi. So, negative x times x, kita akan dapat negative x squared. Negative x times 3, kita dapatlah, minus 3x. And then tolak. So, negative, tolak negatif, habis. Negative x minus negative 3x. Itu dia dah jadi tambah. Hati-hati kat situ sign jangan tersalah. So, 2x plus, saya bawa turunlah orang sebelah. Jadi 2x plus 1. Okay. Now, kita fokus kat 2x pula. So, siapa darab x dapat 2x. Kena darab 2 lah kan. So, plus 2. So, we get 2x plus 6. And then kita tolakkan dia. So, 2x minus 2x habis 1 minus 6. So, we get negative 5. Bila kita check, okay, dah tak ada orang sebelah pun nak turun. And then kita check kita punya degree. Degree Rx sekarang, remainder yang bawah sekali tu kosong. Degree untuk x plus 3, 1. So dia lagi kurang, kita stop long division. Maksudnya long division kita berhenti di sini. Okay. Now kita nak tulis jawapan akhir. Kalau soalan tadi, example sebelum ni dia memang state nak Q, nak R. Sekarang dia tak ada state, kita kena tulis jawapan dalam bentuk penuh-penuh lah. Okay. Ada 2 option tadi kan, kita buat 2-2 untuk soalan ni. So option pertama, dalam bentuk equation panjang je. So we have Px equal to Qx dx plus Rx. So gantikan satu-satu. P yang duduk kat dalam. P yang duduk kat dalam ni soalan kita. Yang duduk kat luar is dx. Yang duduk kat atas jawapan Q. Bawah sekali ni baki kita, so R. So these 4 terms kita masukkan dalam jawapan kita. So Px is, salin baliklah soalan kita. X cube plus 2x squared minus x plus 1 equal to Q. So x squared minus x plus 2 times D x plus 3 plus Rx kita. So minus 5. Okey, itu contoh pertama cara penulisan dia. Example yang kedua, dia ada dalam bentuk pecahan sikit. Px over dx, ini sebenarnya Px over dx tu soalan lah, equal to Qx plus Rx over dx. So saya salin semula tadi P over D kita x plus 3 equal to Q, jawapan yang awak dapat. So x squared minus x plus 2 plus R kita 5. So saya buat minus 5 over dx plus 3. Okay, itu 2 pilihan jawapan macam mana kita nak tulis long division. Miss, jawapan akhir dia macam tu ke? Itulah jawapan dia. Nampak Okay. bukan jawapan Ya, jawapannya panjang. Macam itulah jawapan dia. Okay. Miss, Uh-huh. yang soalan yang nombor 1 dengan nombor 2 tu kita pilih salah satu kan? Pilih Okay. salah satu. Okay, Dia Miss. ada 2 pilihan. Tengok arahan soalan lah. Kadang-kadang soalan dia memang minta spesifik nak yang mana satu. Kalau soalan tak cakap, pilih salah satu cukup. Saya tulis alias Atau okay.
Tapi dua-dua jenis equation ni nanti kita ada nak pakai kat tempat lain juga. Ada kat tempat 6.2, 6.3. Ada certain soalan kita akan pakai yang equation number 1, certain soalan kita pakai equation number 2. Tapi untuk long division itself ni, dia pakai kat sini ada dua pilihan. Awak boleh pilih mana satu lah yang senang untuk awak rasa. Okay? Baik, Miss. Kita cuba lagi satu. So, we have 4x to the power of 4 minus 5x squared plus 2x minus 10 divide by 2x minus 3. Saya nak kasih awak masa lah, try sendiri dulu. Lepas ni kita check jawapan. Sama tak dengan jawapan saya? Kita kena cuba kan? Kalau kita buat bersama-sama, sentiasa kita memang akan rasa, oh memang benda ni senang sangat ni. Saya bagi masa 1 minit. Cuba bahagikan dulu long division ni dapat apa. Sekejap lagi kita check jawapan, sama tak? Okay, kita semak jawapan. Saya rasa hari ni macam ramai orang ada problem lain kot. Macam ramai orang keluar masuk. Okay, so first kita letak divisor kat luar. So 2x minus 3 and then px inside our long division. Make sure kuasa tu turun satu-satu. Kalau awak tak buat macam tu nanti masa proses tu awak akan nampak kot awak macam confused nak letak. Dia sebab dia tak cukup kolom. So kita tak ada cube sekarang ni, so kena tambah sendiri. 0x cube. So minus 5x squared plus 2x minus 10. Okay, so first term kita kena darabkan dengan 2x cube. So we get 4x to the power of 4 minus 6x cube. Dia datangnya kat sini lah nanti. Kalau tadi awak tak tambah sendiri 0x cube, yang negative 6x cube tu awak tak ada tempat nak letak. Awak tiba-tiba akan pergi letak dia bawah negative 5x squared. Nanti jadi tak cantik lah nak tolak tu sebab dia bukan kuasa yang sama. Okay, so 4x to the power 4 minus 2 habis. Dia mesti habis tau. Kalau first term ni, lepas awak darab, ni saya fokus ni, kat bawah ni, awak tak dapat kosong, maksudnya for sure awak dah salah darab. Q kita yang kat atas tu mesti awak dah salah pilih term. Okay, saya sambung. So kita akan dapat 6x cube, bawa turun kawan sebelah. So, negative 5x squared kat bawah. Next, kita kena darabkan pula dengan 3x squared. So, we get 6x cube minus 9x squared. And then kita tolakkan lagi sekali. Yang depan habis, yang belakang akan dapat 4x squared. Bawa turun kawan sebelah lagi. Okay, next kita kena darabkan dengan 2x. So, we get 4x squared minus 6x. Last one kita ada 8x minus 10. So times with 4. So kita dapat 2s baki. Dia punya long division ni berapa panjang dia bergantung ada berapa terms kat dalam equation tu. Ada berapa panjang kita punya divisor sebenarnya. Kalau divisor kita lagi panjang, lagi cepatlah kita habis long division tu. Sekarang ni divisor kita tadi ada 2 terms kan. So setiap kali pun kita kena tolak hanya 2 terms. Sebab tu lah yang macam ni long division dia jadi panjang sikit. Okay. So jangan lupa, kalau sudah jawab macam ni, kita tak boleh tinggal tergantung. Kita mesti letak jawapan akhir. So yang ni saya pakai option yang number 1 je lah ya. Px equal to Qx dx plus Rx. Okay. So salin balik soalan. Jangan malas. Yang ni selalu orang dia malas nak salin tu. Tiba-tiba tu yang tak ada jawapan akhir. Kalau soalan MCQ yelah awak tak ada tulis apa-apa, tapi kalau assignment kena salin lah penuh-penuh ni. 3x squared plus 2x plus 4 times with our divisor, so 2x minus 3 plus 2. Okay. Settle long division. Kita pergi soalan terakhir untuk long division. Ini pun samalah. Cuma sekarang ni saya bagi divisor kita ada 3 term sikit kat situ kan. Panjanglah sikit. Okay. Kita buat terus. So we have x squared plus 3x plus 2 as our divisor.
And then untuk PX tu check kuasa dia cukup tak satu-satu turun. In this case cukup. Kita ada to the power of 4. And then cube. Ada quadratic. Ada linear. Ada constant. Cukup kat situ semua elemen. So tak perlu nak tambah 0 kat mana-mana. Okay. Kita ikut proses yang sama seperti tadi. Focus on 6x to the power of 4. Focus on x squared. So apa? Darab x squared. Dapat 6x to the power of 4. Here we get 6x squared. 6x to the power of 4. Ada 3 terms ni. So darab satu-satu. Hati-hati we darab tu. So we have 18x cubed. And then plus 12x squared. Tolakkan seperti biasa. Ingat first term mesti habis. And then we have here negative 7x cubed minus 19x squared. Okay. And then kat sini kita tengok cukup tak kawan dia dengan divisor. Divisor ada 3 terms. Sekarang kita ada 2 term. Maksudnya kena bawa turun kawan lah. Make sure cukup 3 terms. Okay. Now fokus pula dekat negative 7x cube. So kita kena darabkan dengan negative 7x. Okay. So negative 7x cube minus 21x squared minus 14x. Hati-hati tolak sign tu, tambah plus minus, jangan careless. So negative 7 habis, and then next one kita akan dapat 2x squared plus 6x. Bawa turun kawan sebelah, plus 4. Last one kita nak habiskan 2x squared, so kena times by 2. So 2x squared plus 6x plus 4. Tolak. Habis. Jangan terkejut dah dapat habis. Possible. Maksudnya kita tolak-tolak habis terus. Kita tak ada baki kat sini. Baki kita kosong. Betul je itu. Jangan ingat tiba-tiba tak dapat baki. Awak dah bahagi dengan salah. Dia boleh berlaku Saya cakap awal tadi. Boleh last tu kita dapat equation. Boleh kita dapat constant sahaja. Boleh habis terus macam ni. Tak ada baki langsung. Okay. So, kita tulis jawapan akhir. Saya ikut bentuk yang pertama tadi, salin semula soalan P kita. So, 6x to the power of 4 plus 11x cubed minus 7x squared minus 8x plus 4 equal to Q. So, jawapan yang ke atas. Minus 7x plus 2 times D. So, times with x squared plus 3x plus 2. Plus Rx. So, R tu kosong tak payah tunjuk. Kosong kan? Okay, settle. Ini long division. Kalau assignment tu saya rasa saya jamin lah kat mana-mana terselit confirm ada satu soalan long division. Ini benda baru yang awak tak biasa buat kan? So kalau benda yang tak biasa buat, itulah yang akan keluar dalam assignment. So practice sentiasalah long division ni. Dia bukan kat sini je, nanti kat tempat lain pun ada nak pakai juga. Okay, settle. Operation of long division.